lelaki dengan perempuan lain selain daripada isteri yang dilakukan di luar tadi. Mereka buat mana orang lain dengan orang lain, lelaki dengan lelaki lain, lelaki dengan perempuan lain, di luar tadi, di luar selain, boleh tinggal diri, boleh pakai belakang. Tak kacau aku diru lah. Dr. Mahathir tua umur 80 peterpai itu Allah. Itu dia marah berapa ke dia. Sampai liwat bini pun boleh ni. Bila kita tanya benda ni, dia kata hati dia pakai kal itu. Wallahi. Saya tak tahu reka. Kalau saya reka, anak Allah atas saya. Sebab wallahi wa billahi wa tallahi. Ini bukan benda reka. Ini benda jual agama kerana nak menang politik. Sebab tu dia kata bak liwat 56 perkara 1, 56 perkara 2. Dia kata di sini apa tuan? Yang Islam kena hudud. Yang kafir boleh pilih sama ada hudud atau undang yang sedia ada. Ini ada kat saya. Elemen 56 perkara 1. Tertaluk kepada subsection 2. Elemen ini malah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang bukanlah mengenai kesalahan dilakukan olehnya di Kelantan. Dalam elemen 56 perkara 2, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dalam elemen ini yang menghalang seseorang yang bukan Islam daripada membuat pilihan supaya elemen ini terpakai ke atasnya mengenai kesalahan dilakukan di Kelantan. Bagi Islam kena hudud. Yang bagi bukan Islam tidak ada apa-apa dalam elemen ini yang menghalang seseorang bukan Islam boleh memilih sama ada hudud atau undang sedia ada. Baik itu kata adalah elemen Kelantan dan Terengganu. Kita nak buka hudud Allah. Hudud Allah pasal 4. Ini kitab Allah. Ini hudud sebenar. Ini tobat aku tak lawan ni. Mampu. Pasal 4 orang-orang yang kena hudud. Peranan hukum hudud ialah menghindarkan keburukan terhadap manusia. Oleh kerana peranan hudud untuk menghindar gejala-gejala buruk daripada mengancam manusia, maka hudud dikenakan ke atas golongan-golongan manusia seperti berikut. 1. Hudud dikenakan ke atas orang-orang Islam. Dan 2. Hudud dikenakan ke atas orang-orang bukan Islam. Ini huraian. Huraian kepada bukan Islam, hudud diwajibkan juga ke atas orang-orang bukan Islam itu kerana berasaskan kepada 5 perkata. Maka perkata pertama, hudud kata bukan Islam. Perkata pertama hadis. Perkata kedua hadis. Perkata ketiga ijma' ulama fiqh yang masyhur. Perkata keempat akidah Imam Syafi'i. Perkata kelima firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 45. Maka hudud kena juga kepada bukan Islam. Ini kitab Allah yang sebenar. Pasal apa dalam kitab hudud dia kecualikan yang bukan Islam boleh pilih ataupun yang bukan Islam tak kena hudud. Sampai bila tanya orang bukan Islam nak takut apa hudud, hudud bukan kena kepada bukan Islam. Pasal apa dia sanggup jamin itu, sedangkan hukum Allah tetap mengatakan hudud kena kepada Islam. Sebab nak undi bukan Islam. Kerana nak pengaruh nak undi. Yang ni yang dia marah saya bila pergi ke majlis forum MC. Sebab sahabat kata MC, saya bercakap atas dasar agama walaupun tuan-tuan bukan Islam. Tuan-tuan bukan Islam sebagai hamba Allah yang menjadikan. Sedangkan tuan bukan beragama Islam. Tapi dalam hukum hudud, saya baca kepada bukan Islam. Yang ni hak Kelantan. Jadi awal tu dia kata, kalau begitu, kita orang bukan Islam sudah kena tipu. Sebab tu dia marah pasal dia menipu. Tak ada orang abang. Bila dia aku abang, dia marah. Sedangkan kita bukan hina hukum Allah. Kita kena jelas kepada bukan Islam. Jangan tipu orang bukan Islam. Sebab tu hudud pada hari ini tuan-tuan. Kalau tanya pasal Pak UMNO, tak buat. Tuan-tuan ingat, mudah dah. Hudud bukan laksana dulu, kena ajak dulu, didik dulu, tanda dulu, bukan hukum dulu. Semayang, macam dengan kita ajak anak semayang. Umur 7 tahun, ajak anak semayang. Umur 10 tahun, nak dipukul kalau tak semayang. Mereka dengar sama, tak marah, tak tahu. Dia tengok, anak dia tengok, kamak 25-10 tahun, haram tak semayang, perak dia tibai. Anak dia mancik-mancik, Pak, tibai saya pasal apa? Pasal saya tak semayang. Dia kata apa kat Pak dia? Bila Pak ngajak cek semayang. Bila Pak hantar cek orang ajak semayang. Ya Pak, diri di situ Pak pun tak semayang. Makna hukum Allah didik dulu, bukan hukum dulu. Pula ni dia kira hukum dulu, didik tak tahu bila.
Tak boleh. Sebab tu bila mana seorang ustaz, seorang pegawai agama tanya saya di Perak masa saya kursus. Dia kata, Ustaz, dalam satu hadis Nabi cukup jelas kalau anakku Siti Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Kan jelas hadis tu, Ustaz. Kenapa kita nak berak dalil? Sedangkan ini hadis Nabi minta penjelasan. Biasa tanya saya. Saya jawab, Allah, saya tak nafi satu kataan pun daripada soalan itu. Walaupun Siti Fatimah mencuri, aku potong tangan, saya tak nafi. Siapa dia Siti Fatimah dengan Nabi? Allah putri Nabi. Siapa dia Nabi dengan umat? Sebagai pemimpin umat. Maka tanggungjawab Nabi dengan Siti Fatimah. Maka Nabi tadbiah Siti Fatimah. Nabi ajak didik Siti Fatimah keimanan. Nabi didik Siti Fatimah ketakwaan. Nabi didik Siti Fatimah laksana perintah Allah. Tinggal segala larangan Allah. Nabi yakin, semua yakin bahawa Siti Fatimah terdidik dengan ajaran Islam. Siti Fatimah takkan mencuri. Kalau dia mencuri juga, kata Nabi, aku potong tangan dia. Walaupun anak sendiri setelah dididik. Kenapa Nabi kata potong tangan? Karena Nabi nak bukti keadilan kepada umat bahawa dia sebagai seorang pemimpin umat. Sebab tu dia keluar hadis ni. Makna nak kena didik dulu, bukan hukum dulu. Kalau tanya apa saya buat? Saya nak abang cara ringkas kerana keadaan masa. Rukun Islam 5 tau. Mengucap kalimat syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Haji 2 5. Kemudian hukum ibadah. Syariat berapa? 4. Syariat, ibadah, muamalah, munakarah, jinayat. Pasal apa jinayat 2 4? Pasal apa haji 2 5? Saya nak tanya, kalau seorang di antara kamu tak menunaikan fardu haji, mati. Apakah kafir kamu kerana tak menunaikan fardu haji tanpa mampu? Tak kafir. Tak kafir. Tak menunaikan fardu haji kerana tak mampu. Allah tak membebankan barang tak mampu. Sedangkan perkara rukun. Dalam Islam, rukun Islam kelima. Ibadah muamalah. Munakarah, jinayat. Jinayat, duk nombor 4. Kemudian tak laksana. Allah tidak membebankan barang tak mampu. Tapi kena tengok tentang hukum Allah. Hukum Allah bukan hudud saja. Dia ada kisah, dia ada ta'zir. Sebab tu tak mampu hudud, tak mampu kisah. Maka serah kepada boleh bicara pemerintah. Maka laksana dengan hukum takdir. Sebagian besar kita laksana sekarang adalah hukum takdir. Hukum takdir juga adalah sebahagian daripada hukum Allah. Tuan-tuan, kena ngaji waktu Kalau nak suruh puak ni buat udut, hati-hati dulu ni duk jarak. Allah Ta'ala uji hati-hati clear. Masa tu tahun 2019. Esok dia raya. Dia ceramah. Iaitu di belakang Astaka Kuala Terengganu. InsyaAllah, kalau raya pergi mandat kita memantah bumi Terengganu. InsyaAllah, saya berjanji, tadan ayam haji berkukuk, kita akan laksanakan hukum Allah. Iaitu hukum wujud di bumi Allah yang kita kasih sekarang masa itulah. Esok Malaysia Raya Allah Ta'ala bagi. Nah, haji mentah Terengganu. Itu yang kalah kelas 9. Allah Ta'ala dia jadi dengan Allah nak laksana wudud. Tuan kata, hendak haji mentah. Elok dia mentah, tuan-tuan. Orang tanya, mana dia tu guru hukum wudud? Ni dia jawab. Ni dah. Nak cari ni payah tadi, aku pun tak simpan. Nasal jalan. Dia jawab apa, tuan-tuan? Hukum wudud hanya sebagai kecil daripada hukum Islam. Hanya 0.0001 daripada hukum Islam. Kata dia apa? Wujud terpaksa melalui proses masa yang panjang. Kalau tak ada pun nak kuatak tu dia dah lah tu. Memang ada dalam ni pun. Mana? Ini ada. Ini tuan-tuan kata kemuhung cari tak jumpa pula. Tadi dia buat jana masa banyak. Bila Allah Ta'ala kata nak jadi mantap. Elok dia mentah. 2 tahun tak buat lagi. Dia tak buat. Ayat tanya mana dia tu hukum wudud. Dia jawab apa? Pelaksanaan hukum wudud melalui proses masa panjang kata jadi. Kemudian dia buat alasan ayat hukum wudud adalah satu aspek daripada 0.0001 daripada hukum Islam. Tetapi menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan. Untuk melaksanakan katanya. Makna bila metang dia 0.001. Saya nak tanya, setara 0.001 kah kamu kafir ke sebahagian daripada UMNO yang kononnya tolak hudud? Metang dia mentah 0.001. Ni yang mati berupa kubur hang kapiak nu awas kecil tu kan hukum. Siapa jual agama? Fikir tuan.
Jadi saya simpulkan malam ni, mudah-mudahan insyaAllah dengan keadaan masa, kalau gagah saya lajak lagi setengah jam, tuan-tuan balik tidur rumah, aku tidur lokap pun. Amin. Jadi saya simpulkan malam ni tuan-tuan, saya nak beritahu dengar elok. Sebenarnya, apa yang dilakukan lepas dengan tujuan politik, dengan sengaja dia lakukan di dalam ni segala kesalahan dengan sengaja dilakukan kesalahan. Pasal apa dengan sengaja lakukan kesalahan? Dia tahu apabila kesalahan yang dibuat dihantar kepada Muhammad Dr. Mahathir, dia yakin dan percaya mesti ditolak. Sedangkan Dr. Mahathir marah, di belakang Dr. Mahathir ulama, pemerintah negara kita ialah sunnah wal jamaah, umarah dengan ulama tak bisa. Bila mana Dr. Mahathir marah, terima. Maka umarah serah para ulama, tolong cek, tolong kaji, betulkah ini sebagai hukum Allah. Maka ulama nasihat umarah, benda ni tak boleh terima ya anak Muhammad Datuk Seri, kerana ia bercanggah. Bila bercanggah, Dr. Mahathir pun tolak. Bila tolak, memanglah hasrat tujuan pucuk dicipta ulang mendatang. Orang mengantuk disunggit bantal. Bila mana ditolak, pas bersalah buat modal. Ano tolak hudud, Mahathir tolak hudud. Inilah sebab tuan kita berbalah pada haram dan tak cita kat rakyat. Dengan sengaja dia buat bagi diri salah supaya ditolak. Bila ditolak, maka dibuat modal. Manusia umpama ini, saya ulang ya. Manusia seumpama ini, tuan-tuan balik buka Quran, tuan-tuan rujuk surah Al-Baqarah, tuan-tuan baca ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Celaka besarlah kata Allah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kalau tak ada manusia jenis ni takkan tuan nak cerita dalam Quran tuan. Celaka besarlah mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Akhirnya mereka kata apa tuan? Semua yaqulun hadza min 'indillah. Dia kata ni dah daripada Allah. Siapa nak tahu tuan? Sedangkan dia buat sendiri, dia tipu orang, dia kata semua yaqulun hadza min 'indillah. Dia kata ni dah daripada Allah. Padahal dia buat sendiri. Apa tujuan? Liyashtaru bihi samanan qalila. Kerana mereka nak untung yang sedikit hasil kerja mereka itu. Apa nak untung? Nak menang pilihan raya. Nak dapat pengaruh. Nak dapat sokongan. Nak dapat undi. Nak jadi yang Muhammad. Nak jadi Ahmad Muhammad. Nak mentah negeri. Nak bermul balak. Nak jual pasir. Inilah tujuan dia. Siapa jual agama. Sangat pun kerana nak menang politik. Kalau tidak Allah nak cerita bahawa liyashtaru bihi samanan qalila. Kalau mereka nak untung yang sedikit hasil kerja mereka itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celaka besarlah kedua tangan mereka itu. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka sia-sia kata Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan insya-Allah Allah beri kefahaman. Penjelasan yang telah saya berikan tadi, wallahi inilah keadaan sebenar berlaku dalam politik negara. Maka tuan-tuan awasilah di kalangan golongan-golongan ini demi menjaga akidah kita, masa depan kita, perpaduan kita. Maka saya yakin dan percaya insya-Allah kalau penjelasan ini dapat diteruskan dan tuan-tuan faham tentang hal ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah ke kalangan mereka kita supaya dapat buka minda kita, hati kita kepada jalan yang benar. Insya-Allah maka inilah satu-satunya tuan-tuan yang menjadi tujuan matlamat kita dalam penjelasan supaya kita menangkan insya-Allah UMNO dan bangsa nasional tetap terus memerintah negara demi masa depan bangsa agama negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.